Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafal anama bisahibil maqamil a'la. Alhamdulillahi ala ni'amihil gharra wa alaihi tatra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-makhsus bil mi'raji wal isra wa ala alihi wa sahbihi adh-dhakirin Allah katsiran fi sirri wal jahra. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini min yaumina hadha ila yaumil qudumi ala Allahi amma ba'd. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama yang kami muliakan Tuan Pengerusi Majlis yang telah sudi memberikan saya sekelumit waktu untuk dapat bersama-sama menghadiri majlis yang agung, majlis memperingati peristiwa agung berlaku di atas kedua tangan Nabi yang agung melalui kuasa Allah yang maha agung, iaitulah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai pengurusi Surau An-Nur, merangkap pengurusi Taman Bukit Rambai Jaya, iaitu yang berbahagia Encik Abdul Wahid bin Sharif, yang kami muliakan Setiausaha Penyelaras Dun Payung Rumput Encik Nikmat, siapa minta maaf, yang kami muliakan pengurusi penyelaras masjid iaitu Encik Khairul Azmi, Cikgu Azmi, seluruh ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, para tetamu-tetamu Allah, tetamu-tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslimin muslimat serta anak-anak rahimakumullah. Tiada ungkapan dapat kita sebutkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kita pada malam ini kesihatan dan umur yang panjang, dan Allah telah memberikan kita taufik untuk dapat bersama-sama menghadiri majlis ilmu semata-mata untuk mengenang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mengagungkan Allah, untuk kita berselawat, mengkaji sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk di dalam rumah Allah, di dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah utarakan. Walaupun tadi kita diingatkan oleh yang berbahagia Tuan Pengurusi, datang dalam majlis ini mesti dengan niat ikhlas, semata-mata mengharap redha Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sememangnya
di dalam segala perbuatan kita mendahulukan keikhlasan. Tetapi dengan luasnya lautan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat-malaikat khusus. Sebab kita tahu tuan-tuan, malaikat Allah ni jumlahnya sangat banyak. Yang wajib kita hafal nama dan tugas-tugasnya, jawatan mereka masing-masing. 10 orang wajib hafal, wajib faham. Tak hafal, terlupa. Setiap saat dan detik yang kita lalui dalam keadaan lupa nama malaikat dan jawatan mereka masing-masing, berlalulah detik kita ditulis dosa dan dosa dan dosa, sehingga kita menghafal kembali nama para malaikat yang 10 itu. Bukanlah jumlah malaikat 10, tapi jumlah malaikat banyak. Bahkan beratus-ratus, beribu-ribu kali ganda lebih banyak daripada jumlah umat manusia. Nabi SAW bersabda, di antara sekian banyaknya para malaikat-malaikat Allah, ada malaikat-malaikat yang memiliki jawatan dan tugas-tugas khusus. Tugas mereka bukan mencatat wahyu, bukan menurunkan hujan, bukan bawa surat peksa dalam kubur, bukan. Tapi dia punya tugas khusus round the world, tuan-tuan. Keliling dunia, berjalan-jalan. Untuk apa dia jalan-jalan? Bukan jalan-jalan cari makan, bukan jalan-jalan cari hiburan, tidak. Tapi mereka ditugaskan khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berjalan-jalan di semerata penduduk bumi ini, mencari di kalangan mereka manakah di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersama-sama berjamaah berhimpun untuk menyebut dan mengagungkan nama Allahu Akbar, dan untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka menemukan majlis-majlis yang membesarkan nama Allah dan membaca selawat dan mengkaji sejarah hidup Nabi Muhammad seumpama majlis kita pada malam ini, maka mereka melaporkan hal tersebut keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bertanya kepada para malaikat, wahai malaikat-malaikatku, daripada manakah kalian datang? Dijawab oleh para malaikat, wahai Allah, kami baru saja pulang daripada surau An-Nur. Alamatnya dekat mana? Tambai Bukit Raya, Taman Rambai Jaya. Ada makcik-makcik, ada pakcik-pakcik, ada tokoh-tokoh masyarakat. Mereka berhimpun dalam rumahmu ya Allah, mengagungkan namamu ya Allah. Mereka ramai-ramai hadir, bukan hanya setakat hadir, daripada pagi bertungkus lumus nak menjayakan majlis ini dengan sumbangan pemikiran, sumbangan tenaga, sumbangan uang ringgit dan lain-lain, untuk mengkaji sejarah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya tiada lain dan tiada bukan ingin mengharapkan syurga-Mu wahai Allah. Dan tujuan mereka supaya jangan mereka sesekali dilemparkan ke dalam neraka-Mu ya Allah. Saya tanyalah tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, kita setiap hari melaksanakan solat 5 waktu, berjemaah menghadiri majlis ini. Kita sayang dengan harta, sayang dengan duit, tapi seandainya ada majlis yang mulia nak diadakan seumpama ini, kita tak sayang keluarkan duit kita untuk menjayakan majlis ini. Kenapa boleh begitu? Kenapa boleh datang semayang? Kenapa kita boleh hantar anak-anak kita ke sekolah-sekolah agama dan sebangsanya? Tentu kerana kita rindukan syurga Allah. Tentu kerana kita takutkan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, untuk apa kita melakukan hal ini? Maka malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai malaikat-malaikatku, mereka mengagungkan namaku, apakah mereka pernah bertemu dengan aku? Tuan-tuan pernah jumpa dengan Allah? Muslimin muslimat pernah jumpa dengan Allah? Tak pernah jumpa Allah pun. Bahkan kalau ada orang mengaku saya tadi malam bertemu dengan Allah, ini orang dikhawatirkan, tuan-tuan minta maaf,
akalnya dah tak sihat lagi. Sebab apa? Nabi Musa, Nabi, dia bukan wali, dia bukan ulama, dia Nabi Allah, Rasulullah. Bahkan dia dikategorikan salah satu daripada ulul azmi, pembesar para rasul dan nabi. Pernah suatu hari minta sama Allah nak bertemu, nak melihat Allah. Tapi Allah berfirman, innaka lan tarani. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi Musa, tidak akan mampu melihat aku. Tuan pengurusi minta maaf, boleh tukar mikrofon sebab suara dia tak berapa ni. Minta maaf, ada sedikit gangguan teknikal. Terima kasih, minta maaf ya. Lebih jelas ni. Dalam ni dulu. Okay. Tes. Tes 1 2 3 percubaan suara. Lebih jelas tuan ya? Boleh. Nabi Musa minta sama Allah agar Allah berkenan mentajallikan zatnya terhadap Nabi Musa. Tapi ternyata Nabi Musa tak mampu melihat Allah. Kita semua tak akan mungkin melihat zat Allah di alam dunia ini. Kalau nak tengok zat Allah, tunggu nanti di hari akhirat. Tunggu nanti apabila kita telah dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tergantung kadar ilmu dan amalan kita di dunia ini. Kalau ilmu kita sedikit, amalan kita tak banyak, malas melaksanakan solat berjamaah di masjid yang merupakan simbol pada Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling-paling hebat kita boleh jumpa Allah nanti dalam syurga sebulan sekali atau setahun sekali. Agak baik sedikit dikatakan dalam hadis, sesungguhnya umat manusia apabila mereka telah masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, pada setiap pagi Jumaat di dalam syurga, setiap pagi Jumaat dalam syurga, Allah Subhanahu wa taala akan kirim surat melalui postman. Kirim surat kepada seluruh penghuni syurga. Apa isi surat tersebut? Surat itu adalah surat jemputan, surat undangan. Di dalam surat itu dikatakan, wahai hambaku fulan bin fulan, sesungguhnya aku Allah Tuhanmu telah merindukan engkau. Apakah kalian tidak rindu untuk bertemu dengan aku? Allah bertanya. Maksudnya apa dia? Setiap hari Jumaat, umat Islam yang berjaya masuk syurga akan menghadiri majlis agung bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala untuk melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika membaca surat itu, begitu rindu kita kepada Allah, kita melawang dah, nyaris-nyaris kita tersungkur lantaran terlalu rindu terhadap Allah. Bertemulah kita di dalam syurga nanti. Tapi kalau kita di dalam syurga ini kenal betul dengan Allah, kenal betul dengan Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya, bukan seminggu sekali, setiap detik kita mampu melihat zat Allah di dalam syurga. Muslimin muslimat yang berbahagia rahimakumullah, kita hadir di dalam majlis ini semata-mata di dalam hati kita ada niat agar Allah berkenan mengaruniakan kita mampu menatap zat Allah yang maha indah. Kelak nanti di syurga, biarlah ya Allah di dunia kami terhijab tak mampu melihat zat-Mu ya Allah, tapi jangan haramkan mata kami untuk menatap zat-Mu ya Allah kelak di hari kiamat nanti. Itu harapan setiap di antara kita. Kerana itu kita beramai-ramai, berduyun-duyun datang dalam majlis yang mulia, yang memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada para malaikat, apakah mereka pernah bertemu melihat aku? Malaikat kata, wahai Allah, mereka tak pernah melihat engkau. Bagaimana kalau mereka melihat aku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menjawab, ya Allah, seandainya mereka pernah melihat keagungan, keindahan, kedahsyatan, keagungan zat-Mu ya Allah, tentu mereka akan lebih rindu kepada engkau wahai Allah. Mereka meminta apa di dalam majlis itu? Malaikat menjawab, mereka tidak meminta macam-macam ya Allah, mereka hanya meminta syurga-Mu wahai Allah. Apakah mereka pernah melihat syurga? Mereka tak pernah melihat keindahan syurga.
Bagaimana kalau kubukakan pandangan mata mereka mampu melihat syurga? Kata malaikat, sudah pasti mereka akan lebih-lebih rindu yang sangat dalam terhadap syurga kalau mereka pernah melihat syurga. Mereka berlindung dari apa para malaikat? Mereka berlindung darimu ya Allah, jangan sampai engkau memasukkan mereka dan keluarga mereka ke dalam neraka-Mu ya Allah, karena mereka sangat takut akan azab neraka-Mu yang maha pedih itu. Apakah mereka pernah melihat neraka? Mereka tidak pernah melihat neraka, wahai Allah. Bagaimana kalau kubukakan mata mereka mampu melihat neraka? Kata malaikat, kalau mereka pernah melihat neraka, tahu hakikat neraka yang sebenar-benarnya, sudah tentu mereka akan menggelubur, lebih takutkan terhadap neraka-Mu wahai Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala meneruskan firman-Nya, malaikat-malaikatku yang baru pulang dari Taman Bukit Rambai Jaya atau daripada mana-mana majlis yang mengagungkan Allah dan Nabi Muhammad, ku jadikan kalian saksi, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala telah memberikan maghfirah, keampunan untuk mereka semua, kata Allah. Malaikat berkata kepada Allah, menyambung laporannya, wahai Allah, tapi dalam majlis itu ada orang datang tak ikhlas. Ada orang datang saja nak duduk, nak tahu apa cerita dalam masjid ni. Bukan datang nak agungkan nama-Mu, bukan datang nak minta syurga, bukan datang nak berlindung daripada neraka, tapi mereka datang, dia tengok ramai-ramai, dia pun duduk, tak ikhlas tujuan asalnya. Macam mana orang ini? Apakah Engkau juga berikan maghfirah untuknya ya Allah? Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan nyata melalui lautan kedermawanan rahmat Allah. Allah berfirman, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Itulah dia kaum yang mana orang yang duduk bersama-sama berjemaah dengan mereka tetap tidak akan celaka, tetap akan terkena hujan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada majlis yang lebih mulia daripada majlis ini, hadirin hadirat? Tidak ada majlis di muka bumi yang lebih mulia seperti majlis-majlis yang kita adakan semata-mata nak besarkan nama Allah, nak mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak mengilas kembali tentang sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita dapat mengajarkan kepada isteri, agar dapat mengajarkan kepada anak-anak kita betapa agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang baginda sendiri telah menjelaskan di dalam hadis beliau, innama ana rahmatun muhda, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, adalah merupakan rahmat Allah, adalah merupakan lambang kasih sayang Allah yang Allah telah hadiahkan untuk semesta alam. Bukan hanya Rasulullah SAW yang bersabda, Allah sendiri menegaskan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau wahai Muhammad ibnu Abdullah melainkan merupakan rahmat untuk semesta alam. Karena itulah kita mengerti, hadirin hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi. Setiap di antara kita tidak akan mampu mengutuk syurga Allah. Saya tidak mampu masuk syurga Allah. Bapa dan guru saya tak mampu masuk syurga Allah. Hadirin hadirat tak mampu masuk syurga Allah kalau hanya mengandalkan amalan ibadah kita. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, walaupun paduka tak mampu mengutuk syurga Allah dengan amalan paduka yang hebat itu. Amalan Rasulullah amalan paling hebat, tuan-tuan. Rasulullah SAW bukan hanya semayang berjemaah, beliau yang mengajarkan kita semayang berjemaah. Baginda Nabi SAW bukan hanya semayang 5 waktu, bahkan beliau itulah penyebab kita dapat semayang 5 waktu. Sepatutnya 50 kali kita kena semayang, tapi barokah Nabi dapat 5 kali je. Beliau sembahyang di tengah-tengah malam sehingga tatawarram, sehingga menjadi bengkak tumit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi amalan dakwah, jihad beliau, harta beliau dikorbankan untuk semata-mata menyebarkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bukan hanya harta. Kita hadirin hadirat mungkin kita sanggup korbankan harta kita. Rasulullah SAW bukan korbankan harta lagi. Baginda korbankan nyawa baginda, korbankan keluarga baginda, korbankan maruah baginda sehingga diinjak-injak oleh musuh Allah. Kita tak sanggup nak korban maruah kita.
Kalau tetangga sebelah mengumpat kita, mengatakan kita begini dan begitu, kita dah malu tak nak keluar kampung, tuan-tuan. Terpaksa beruzlah, berkhalwat dalam rumah, sebab maruah kita tercemar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maruah baginda dicemar, sehingga mereka dengan mulut-mulut yang kotor mengatakan, innaka majnun, kau adalah orang gila wahai Muhammad. Innaka sahir, engkau tukang sihir wahai Muhammad. Berbagai-bagai lagi yang tak layak dan tak sanggup untuk kita keluarkan kata-kata hina yang dilontarkan kepada Rasulullah. Bukan hanya setakat kata-kata yang kasar, lemparan batu, tuan-tuan. Semata-mata hanya Nabi SAW bukan minta sumbangan kat rumah orang Taif. Bukan Nabi pergi rumah Taif, ketuk-ketuk rumah minta sumbangan, nak buat majlis sebenarnya, tak. Nabi ketuk rumah mereka sebab Nabi nak bagi hadiah, nak kenalkan mereka kepada Allah, nak kenalkan mereka kepada Islam, nak bagi mereka selamat daripada neraka, nak bawa benda yang paling baik untuk mereka. Tapi yang Nabi dapat balasannya adalah lontaran-lontaran batu dan hinaan-hinaan serta cercaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada orang boleh lawan amalan Nabi? Ada kita boleh lawan amalan Rasulullah? Mimpi takkan mampu kita melawan satu hembusan nafas daripada Rasulullah sekalipun. Jangankan kata nak melawan amalan Nabi, jangankan kata nak membandingkan, tak layak dan tak boleh, haram kita membandingkan amalan kita dengan amalan Rasulullah. Jangankan kata nak membandingkan dengan amalan Rasulullah, dengan satu hembusan nafas daripada Rasulullah, satu dunia tidak akan mampu membandingi keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaum sufi mengatakan, nafasun wahidah, sehembusan nafas daripada arif billah, daripada orang yang betul-betul kenal kepada Allah, membandingi seluruh amalan seluruh makhluk. Ini kan pula kepada penghulu orang yang kenal kepada Allah, iaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun amalan ibadah yang dahsyat dan hebat itu, Rasulullah menjawab, walaupun aku, kata Rasulullah, tidak akan mampu mengetuk syurga Allah dengan amalan-amalanku, illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl, atau kama qala, melainkan kalau Allah menghujani aku dengan rahmat kasih sayangnya, barulah aku mampu mengetuk syurga Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan lambang kasih sayang Allah. Kita mengenal di dalam firman Allah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, sesungguhnya rahmatku, kata Allah, kasih sayangku, kata Allah, meliputi, merangkumi segala benda. Jangankan kata manusia, malaikat, pepohonan, batu-batuan, semua benda dirahmati, dirangkumi oleh rahmat kasih sayang Allah. Kerana itu kita boleh tengok, tuan-tuan, hari ini cawan ni cantik, air jernih. Kenapa cawan masih boleh diguna pakai? Kenapa air masih lagi jernih? Seandainya Allah jadikan air ini milhan ujajan, air ini yang kita minum pahit, mampukah kita minum? Tak mampu. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Terima kasih sama Allah, Allah yang jadikan air untuk kita sedap untuk diminum. Cuba kalau Allah jadikan seluruh air di muka bumi ini masin, kelat dan lain-lain, mampukah kita minum? Tidak mampu kita minum, tuan-tuan. Ini menjadi sedap diminum kerana rahmat Allah ada pada air ini. Rahmat Allah mencakupi. Kucing boleh berjalan hari ini dengan tenang, aman, damai, sebab rahmat Allah ada pada kucing tersebut. Apalagi pada kita manusia ini. Allah jelaskan, rahmatku merangkumi segala benda. Setelah Allah berfirman seumpama itu, tiba-tiba iblis laknatullah alaih, iblis yang derhaka kepada Allah, teringin sekali nak dapat kasih sayang Allah, teringin sekali nak dapat rahmat Allah. Maka dia berkata kepada Allah, wahai Allah, Engkau telah berfirman di dalam Quran, rahmatmu meliputi, merangkumi segala benda, dan aku juga salah satu daripada benda-benda, wahai Allah. Tentu aku juga dapat rahmatmu. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala meneruskan firman Allah, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, sesungguhnya rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Tapi ada tapinya, tuan-tuan. Jadi jangan kita rasa, oh saya ni dah Islam, oh saya ni dah beriman, saya dah pergi haji, dah pergi umrah,
Saya semayang kat Masjidil Haram sekali sama 100,000. So tak payah lagi nak berjemaah kat surau Ustaz, kat surau An-Nur nak buat apa. Masjidil Haram dah banyak kali saya semayang. Jangan terpedaya tuan-tuan. Betul rahmat Allah luas, meliputi segala sesuatu, termasuk kata Iblis saya pun sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mematikan fahaman sesat ini dengan firman-Nya, fasa'aktuha lilladzina yattaqun. Tetapi rahmatku itu akan kuberikan, akan kutuliskan untuk orang-orang yang bertakwa. Kerana iblis tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatiknya dengan sendirinya terlepaslah dia daripada rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'tuna zakah, dan Allah jelaskan akan kuberikan rahmatku kepada mereka yang bertakwa dan mengeluarkan zakat. Tiba-tiba orang Yahudi dan orang Nasrani yang tidak beriman dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman dengan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kami juga sesuatu, kami juga bertakwa, kami juga mengeluarkan zakat, tentu kami akan memperoleh rahmat kasih sayang Allah dan kami akan menjadi penghuni syurga. Sebab nak masuk syurga mesti ada rahmat Allah. Iblis tak boleh masuk syurga. Kenapa? Sebab dia tak dapat rahmat Allah. Kenapa tak dapat rahmat Allah? Kerana dia tidak bertakwa, dia tidak bayar zakat. Orang Yahudi, orang Nasrani juga mengatakan kami akan masuk syurga kerana kami akan dapat rahmat Allah, kerana kami bertakwa dan kami bayar zakat. Allah jelaskan lagi dalam Al-Quran itu, wallazina hum biayatina yu'minun allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu indahum maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Allah jelaskan, rahmatku akan kuberikan kepada orang yang bertakwa, membayar zakat, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Termasuk beriman dengan ayat Allah adalah percaya dengan benar bahawasanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi SAW terjadi di atas tangan Nabi besar kita Muhammad SAW. Menjadi kufurlah orang yang mengingkari peristiwa Isra Nabi SAW, dan menjadi fasiklah orang yang mengingkari peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang yang mengikut kepada Nabi yang ummi, yang mana yang mereka temukan Nabi ini tercatat, diceritakan, dikisahkan di dalam kitab-kitab mereka, sama ada Taurat dan Injil, yang mana Nabi ini ya'muruhum bil ma'ruf, mengajak mereka kepada kebaikan, wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka daripada perbuatan mungkar, dan menghalalkan bagi mereka perkara-perkara yang baik dan mengharamkan bagi mereka perkara-perkara yang buruk. Inilah dia orang-orang yang akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka tidak beriman dengan Isra Mi'raj, dan mereka tidak beriman dengan Rasulullah Muhammad ibn Abdullah. Kalau kita nakkan syurga Allah, tak cukup dengan Allah, mesti gabungkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Yahudi percaya Allah Tuhan mereka, kalau orang Nasrani percaya Allah Tuhan mereka, tetapi dalam masa yang sama mereka menafikan kerasulan Sayyiduna wa Maulana Muhammad, dengan sendirinya rahmat Allah terputus daripada mereka, sehingga mereka tak layak mengetuk syurga Allah. Kerana mereka tidak beriman dengan An-Nabiyul Ummi, yang Allah telah ceritakan keagungan Nabi ini bukan hanya di dalam Al-Quran, tetapi di dalam kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran, seumpama kitab Taurat dan kitab Injil. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi. Rahmat Allah di dalam hadis lain disebutkan juga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kasih sayang, menciptakan 100 rahmat. Di antara 100 rahmat itu Allah ambil satu sahaja, 1%, tuan-tuan. Maka rahmat yang satu daripada 100 itu Allah campakkan di alam dunia ini. Dengan barakah 1/100 daripada rahmat yang Allah ciptakan itu, Allah campakkan ke muka bumi. Saya menyayangi ayah saya menyayangi ibu saya sangat-sangat menyayangi saya. Kita menyayangi sesama kaum muslimin,
Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wujudnya sifat kasih sayang yang ada di muka bumi ini berkat daripada satu daripada 100 kasih sayang yang Allah ciptakan. Sampai kepada tahap kata Rasulullah, singa, harimau yang garang tidak mau memakan anaknya sendiri kerana sayang, barakah satu daripada 100 rahmat Allah. Bayangkan tuan-tuan, luasnya rahmat Allah. 1/100 kita boleh tengok bagaimana indahnya kasih sayang di muka bumi ini. Anak menyayangi ibu, ibu menyayangi anak, dan segebangsanya semua. 99 lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iddakharaha Allah simpan nanti kelak di hari kiamat, dan akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempercayai Allah, bertakwa, membayar zakat, orang-orang yang beriman dengan An-Nabiyul Ummi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu luasnya rahmat Allah, tuan-tuan. Anak kita hari ini kita menangis, kita sedih, risaukan bagaimana hal ehwal anak kita. Nasihat tak nak dengar, anak kita menconteng arang di muka kita dengan berbagai-bagai kelakuan yang pelik. Kejap-kejap telefon berbunyi kat rumah daripada guru besar, anak tuan dah buat kes kat sekolah. Sedih kita, risau kita, perangai anak kita. Ini tanda-tanda kita khawatir anak kita belum dapat rahmat Allah. Maka kita sangat-sangat mengharapkan rahmat Allah, sangat-sangat mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memperbagus segala hal ehwal kehidupan kita dan anak-anak kita. Para ulama mengatakan, di manakah tempat untuk kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala? Di antara tempat yang patut untuk kita mencari dan meraih rahmat Allah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia-karunia rahmat, memiliki karunia-karunia hidayah, memiliki karunia-karunia taufik kepada hamba-hambanya. Kerana itu kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajukanlah diri kalian kepada rahmat Allah, ajukanlah diri kalian kepada hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di manakah turunnya hujan rahmat? Apakah ketika kilat sabung menyambung turun hujan dengan lebatnya kita mengajukan diri kepada hujan, kita dapat rahmat Allah? Boleh jadi, tapi itu sedikit. Bukan itu yang dimaksudkan. Kata ulama-ulama, hujan rahmat Allah turun di dalam berjemaah. Kerana dikatakan yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah berada bersama jemaah. Apalagi kalau jamaah itu jamaah solat bersama-sama di dalam rumah Allah, berjamaah di dalam majlis-majlis seumpama kita ini, bersama-sama kita berhimpun untuk mendengar ilmu Rasulullah, pun tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak menyebut nama Allah, dengan memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga salah satu cara untuk kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan menghindarkan diri kita daripada perkara-perkara yang akan menghalang kita daripada memperoleh rahmat Allah. Seumpama derhaka kepada ibu bapa, seumpama kita memutuskan tali silaturahim sesama kita. Di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak disebutkan, seumpama pada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban yang akan datang tak berapa hari lagi, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ittala'a ala ahlil ard Lailatul Nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban setiap tahun Allah memandang kepada seluruh penduduk bumi, maka Allah memberikan rahmat kepada mereka kesemuanya, melainkan kepada orang yang mensyirikkan Allah, melainkan orang-orang yang derhaka kepada ibu bapa, melainkan orang-orang yang memutuskan tali silaturahim sesama mereka. Orang-orang seumpama ini diharamkan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, kalau orang menjauhkan diri daripada Rasulullah, di awal tadi saya katakan Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku adalah hadiah yang Allah berikan, rahmat yang Allah hadiahkan untuk kalian. Dan Allah jelaskan di dalam Al-Quran tadi, tidaklah kuutus engkau wahai Rasulullah melainkan rahmat untuk semesta alam. Rasulullah adalah lambang kasih sayang Allah. Semakin dekat kita kepada Rasulullah, semakin dekat kita kepada rahmat Allah. Semakin jauh kita daripada Rasulullah, semakin jauh isteri dan anak kita daripada Rasulullah, semakin jauh kita daripada kasih sayang Allah.
Jadi jangan hanya kita ni hadirin hadirat memikirkan kebaikan duniawi untuk anak dan isteri kita. Semestinya kita memikirkan apakah anak dan isteriku semakin jauh, semakin hari semakin jauh atau semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Di manakah sunnah-sunnah Rasulullah? Di manakah ajaran-ajaran Rasulullah? Di manakah nasihat-nasihat Rasulullah yang diamalkan oleh isteri dan anak-anak kita? Kalau kita jauhkan anak kita daripada sunnah Nabi, bahkan kita ajarkan anak kita dengan etika, dengan adab yang bukan diajarkan oleh adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di manakah kedudukan anak kita daripada Rasulullah? Karena itu hari ini kita mengeluh dengan berbagai-bagai kerenah yang dilakukan oleh remaja dan anak-anak kita. Bukan salah mereka, terus terang kita cakap, salah kita mak bapak mereka. Karena kita tidak dekatkan anak-anak kita semenjak kecil dengan Rasulullah. Kita tak kenalkan mereka dengan Nabi Muhammad. Mereka mengenal Nabi Muhammad hanya setakat mengenal nama Muhammad bin Abdullah sahaja, tapi tidak pernah tersemat dalam kalbu mereka rasa rindu, rasa cinta, rasa mengagungkan, rasa mengidolakan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad yang saban tahun kita adakan, tiada lain dan tiada bukan mengandungi hikmah kalau kita mengkajinya dengan benar dan kita menjelaskan kepada keluarga kita dan anak-anak kita, akan timbul benih-benih mengagungkan Rasulullah. Kerana kita boleh lihat tuan-tuan, seperti mana saya sebutkan tadi, Nabi Musa minta sama Allah, nak tengok Allah. Allah kata, innaka lan tarani, kau tak mampu tengok aku, kata Allah, di alam dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lagi minta sama Allah, belum sempat berdoa, ya Allah bagi aku tengok ustazmu, Allah dah makbulkan hajat Nabi. Kita ni berdoa berpuluh-puluh tahun tak makbul hajat kita. Nabi Muhammad belum doa, tuan-tuan, Allah dah bagi. Tiba-tiba datanglah malam Isra dan Mi'raj, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan malam hari daripada Makkah menuju ke Masjidil Aqsa, melepasi satu demi satu tingkatan langit, menembus kepada Sidratul Muntaha, menembus kepada Mustawa, sehinggalah sampai kepada Qaba Qausain, sampai kepada Arasy Allah, Maqamul Mukalamah. Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah, walaupun baginda masih hidup di alam dunia, menatap zat Allah Subhanahu wa taala dengan kedua mata belah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anugerah ini tidak pernah Allah berikan kepada mana-mana makhluk di alam dunia ini, melainkan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Arasy dengan menginjakkan arasy Allah melalui selipar dan sandal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kagum Nabi Muhammad akan keagungan zat Allah. Tentulah Nabi Muhammad tidak merasakan kelezatan yang maha luar biasa, melainkan seperti detik-detik seumpama itu. Nabi Idris, tuan-tuan, dalam sejarah yang kita baca, pernah minta sama Allah, wahai Allah, izinkan aku nak jalan-jalan, nak tengok syurga. Allah izinkan doanya Nabi, tuan-tuan. Diangkatlah Nabi Idris ke langit, masuk ke dalam syurga. Masuk ke dalam syurga, dah selesai itu malaikat ajak keluar, jom turun balik ke dunia. Tak nak. Keenaan, kata orang itu, keenaan duduk dalam syurga. Betul, tuan-tuan. Nah, kita majlis-majlis umpama ini sebenarnya majlis-majlis taman syurga. Duduk setengah jam, dah mulut, buntut dah mulut panas dah tak betah dah, tak seronok. Tapi cuba kalau kita menghadiri perayaan atau menghadiri pesta-pesta yang kita seronok, suami ajak pulang, jomlah cepat ni saya ada kerja. Tak, sabarlah dulu bang. Betul, seronok, keenaan duduk. Nabi Idris keenaan, malaikat ajak pulang, tak mau. Sampai sekarang ada tuan-tuan, tak nak balik sampai sekarang. Itu sebab dikatakan para nabi yang masih hidup di alam dunia ini ada 4 orang. Salah satunya Nabi Khidir, antaranya Nabi Idris. Nabi Khidir duduk kat muka bumi, selalunya kata ulama bil bahar, muwakkal bil bahar, selalu duduk tepi-tepi pantai. Kalau Nabi Idris kat mana? Dia duduk dekat atas langit. Kat mana? Kat syurga. Sebab dah masuk syurga tak nak keluar lagi dah. Apa cerita umatmu? Biarlah dia orang pandai-pandailah urus diri sendiri. Betul. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra Mi'raj,
Bukan hanya setakat ziarah syurga, bukan hanya setakat masuk syurga. Nabi Muhammad pergi di atas syurga, pergi melintasi 7 lapis langit, pergi melintasi Sidratul Muntaha, pergi melintasi mustawa sampai kepada arasy Allah, yang mana tempat yang paling indah, paling cantik, yang tak pernah disampai oleh mana-mana makhluk. Rasulullah sampai ke situ, yang mana keindahannya jauh kalau dibandingkan dengan keindahan syurga. Bahkan Nabi diizinkan menatap zat Allah, sang pencipta segala keindahan. Bayangkan macam mana indahnya zat Allah, tuan-tuan. Dan tak mampu kita bayangkan, mustahil kita mampu membayangkan keindahan zat Allah. Dalam hadis Nabi jelaskan, syurga itu kata Rasulullah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sifat keindahan syurga kata Rasulullah adalah seumpama keindahan yang mana tak pernah ada mata-mata manusia semenjak awal zaman sehingga akhir zaman pernah melihat keindahan seumpama syurga. Tidak ada sebuah telinga mana pun yang pernah mendengar cerita keindahan yang lebih dahsyat daripada indahnya syurga sehingga akhir zaman. Wala khatara ala qalbi bashar. Tak pernah terlintas pun di mana-mana hati manusia membayangkan keindahan. Kita pandai berimajinasi dengan keindahan yang hebat, sesungguhnya syurga jauh lebih hebat daripada apa yang kita imajinasikan kata Rasulullah. Itu baru syurga. Lah pencipta syurga macam mana tuan-tuan? Iaitu Allah Subhanahu wa taala. Oh, mustahil. Mustahil saya dan anda mampu membayangkan keagungan keindahan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bukan hanya setakat membayangkan, Allah izin Nabi Muhammad menatap dengan kedua belah kelopak mata baginda kepada zat Allah yang maha indah itu. Kalau Nabi Idris dah masuk syurga, tak nak turun-turun, Nabi Muhammad terpaku di hadapan Allah yang tidak bertempat dan tidak berbentuk. Kerana laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Kagum Rasulullah SAW, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala keagungan milikmu wahai Allah. Nabi Muhammad SAW tak nak turun lagi tuan-tuan. Tak nak balik ke muka bumi ni. Kalau tengokkan manusia-manusia yang kata orang Jawa mokong-mokong, melawan semua, Nabi SAW nak ajak dia, selamatkan dia. Ibaratnya kalau ada orang masuk dalam sungai nak mati, tenggelam, kita ulurkan tangan, bukan dia nak paut tangan kita, diludahkan kita balik. Habis itu dia maki-maki kita. Apa perasaan kita tuan-tuan? Aku ni nak selamatkan kau, kau dah nak mati. Engkau nak tenggelam dalam sungai ni, aku nak tolong kau, kau maki aku, kau baling batu ke aku. Subhanallah. Cuba kalau terjadi kepada kita. Nabi Muhammad SAW bukan nak selamatkan mereka daripada tenggelam lagi dalam sungai, tapi nak menyelamatkan mereka daripada tenggelam di dalam kemurkaan Allah. Tapi yang baginda dapat balasannya apa? Na'udzubillah min dzalik. Kalau tengok perangai manusia, Nabi pun tak teringin nak balik ke muka bumi. Nak tengok keindahan dunia, dunia tak ada apa kalau nak dibandingkan dengan keindahan syurga, apalagi keindahan zat Allah, pencipta segala keindahan. Baginda Nabi tak mau pulang tuan-tuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan baginda pulang untuk dakwah, untuk sampaikan perintah solat kepada kita. Sebab Nabi SAW ini dijadikan oleh Allah bukan hanya sebagai kekasih Allah untuk Allah saja, tidak. Tapi Allah jadikan Nabi Muhammad ini untuk Allah, dan Allah hadiahkan kepada umat semesta alam. Nabi Muhammad hadiah untuk saya, Nabi Muhammad hadiah untuk tuan-tuan. Allah hari ini boleh bagi kita harta berjuta-juta ringgit. Hari ini Allah boleh bagi kita isteri dan anak-anak yang bijak pandai. Tapi tidak ada karunia Allah, tidak ada pemberian Allah yang lebih agung daripada Allah memberikan Nabi Muhammad kepada kita di dalam kehidupan kita pada hari ini. Kerana beliau rahmat Allah. Kerana itu Allah mengatakan, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, beliau adalah rahmat untuk umat manusia. Maka beliau kalau ikutkan hati beliau, tak nak turun lagi daripada langit, terus tinggal bersama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kerana sayangkan kita, kerana sedihkan melihat keadaan kita, apakah yang terjadi? Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau Nabi Muhammad tak turun lagi daripada langit semenjak pada hari Isra Mi'raj, apa yang terjadi pada saya dan tuan-tuan? Mungkin pada hari ini kita tidak lagi beragama Islam. Mungkin pada hari ini kita tidak pernah mengenal keagungan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi barakah Nabi Muhammad, beliau korbankan perasaan baginda, kelazatan yang beliau peroleh yang Allah tak pernah bagi pada mana-mana makhluk, beliau korbankan, tinggalkan arsy Allah, turun lagi ke muka bumi untuk menerima lagi lemparan tuduhan-tuduhan gila, tukang sihir dan lain-lain.
Beliau teruskan perjuangan mengemban dakwah, menyampaikan kalimah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengajarkan kita tentang arti solat, bagaimana seorang hamba berperilaku, bermuamalat kepada Allah di dalam solatnya. Alhamdulillah kita memperoleh nikmat tuan-tuan. Hari ini kita boleh pergi Mekah, boleh berhaji, boleh berumrah, boleh ziarah Syubbaqur Rasul, boleh ziarah Masjidil Haram, boleh ziarah Masjid Nabawi. Sekali solat dapat 100,000 pahala. Ini semua berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad yang Isra Mi'raj, dan beliau turun balik ke muka bumi. Kalau beliau teruskan keinginan nak duduk, Allah boleh izin. Tapi beliau kerana kesiankan kita, sayangkan kita, takut kalau umat manusia semuanya berada di dalam lautan kemurkaan Allah, tapi beliau korbankan semuanya untuk kita. Tak layak ke? Tak patut ke untuk kita bersama beramai-ramai setahun sekali kenang Isra Mi'raj Nabi? Kerana itu semestinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi bukan hanya setakat dikenang setahun sekali, tapi Allah sendiri memerintahkan kita umat beliau agar mengenang peristiwa Isra Mi'raj sekurang-kurangnya 1 hari 20 kali, kata para ulama. Iaitu ketika kita melakukan salat 5 waktu. Apabila kita melakukan salat 5 waktu, sebenarnya kita sedang memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Seperti mana kata pengurusi tadi, tuan-tuan dah Isra dah, jalan malam hari daripada rumah ke Surau An-Nur, itu namanya Isra dari segi bahasa. Mi'raj pula naik ke langit. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang kalau khusyuk, dalam keadaan berjemaah, ikhlas kepada Allah, itu sebenarnya sembahyang itu telah memi'rajkan dia, menaikkan roh dia ke hadrat Allah, melepasi 7 lapis langit. Kita boleh Isra Mi'raj barakah Nabi Muhammad SAW. Kita solat, kita memperingati Isra Mi'raj. Di akhir solat kita diperintahkan membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kesemua kalimat-kalimat ini adalah rakaman, adalah rekod daripada peristiwa pertemuan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama yang ia kasihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra dan Mi'raj. Kerana itu kita apabila melakukan solat 5 waktu, sebenarnya kita memperingati Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah kita ambil manfaat yang sebaik-baiknya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kiranya memberikan hujan-hujan rahmat kepada kita. Allah benar-benar mentahqiqkan bahwasanya Nabi Muhammad sebagai lambang kasih sayang Allah diberikan kepada kita, dan Allah memberikan taufik kepada saya dan hadirin hadirat agar dapat mendekatkan lagi isteri dan anak-anak kita kepada rahmat Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan abaikan mengajarkan anak dan isteri kita tentang ilmu-ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didiklah anak-anak kita agar benar-benar mereka mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sendiri yang memerintahkan hal tersebut. Di dalam hadis beliau yang berbunyi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala thalathi khisalin. Didiklah anak kalian atas 3 perkara, kata Rasulullah. Hubbi nabiyikum, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hubbi qiraatil Quran, dan mencintai baca Quran, kerana sesungguhnya membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran adalah orang-orang yang sangat diagungkan oleh Allah, dan mereka akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat nanti. Hadza ma aqul lakum al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع